Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa a'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Waba wa qina syarra da wa najina minat ta'ani wa ta'un wal bala bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini, dan seterusnya bagi memberkati kuliah kita. Sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada pengerusi karya, ahli jawatan kuasa karya, tuan imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi belum menang. Sama-samalah jaga diri kita dan sama-samalah kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan rumah Allah sentiasa terbuka sampai ke akhir hayat. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati, wabak yang melanda segera dihapuskan, ya, dan segera tidak ada lah lepas ni tuan-tuan. Doakanlah yang terbaik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita sambung kita punya kuliah yang berkaitan dengan adab Jumaat dan caranya. Sebelum ni dikongsi yang pertama, adab Jumaat ni adalah yang pertama mandi sunat pada hari Jumaat. Dan yang keduanya membersihkan tubuh daripada kekotoran, bau busuk dan memakai minyak dan wangi-wangian. Dan kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Bila memakai pakaian yang terbaik ialah berwarna putih tuan-tuan. Ya, kalau boleh hari Jumaat tu keluar rumah tu pakailah warna putih tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan, budak-budak pergi sekolah baju Melayu dia warna apa? Warna putih kan? Hebat orang kita dulu tuan-tuan. Ya, dia tetapkan budak pergi sekolah hari Jumaat pakai baju Melayu warna putih tuan-tuan. Kenapa tak pakai warna biru ke? Kenapa tak pakai warna hitam ke? Kan? Tentera warna hitam. Kan? Kenapa tak pakai warna merah ke? Kan? Tapi budak sekolah warna putih tuan-tuan. So, dalam sunnah Nabi SAW, yang mana daripada hadis Nabi riwayat Tirmizi, annahu sallallahu alaihi wasallam qala albasu min siyabikumul bayadi fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah memakai pakaian berwarna putih. So tuan-tuan, ada yang pakai warna putih tu, alhamdulillah. Ya, pergi hari Jumaat tu, pergilah pakai baju warna putih. Tapi janganlah tuan-tuan pakai baju Melayu yang warna putih. Bukan saya tak bagi tuan-tuan, berderau bini masing-masing. Sebab itulah pakaian baju Melayu yang tuan-tuan masa nikah dulu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pula betul pakai warna putih, siap ada samping, ada lah bunga dekat tepi tu kan, macam Piramlinya bunga tu kan, masya-Allah. Okey, parah nama tu kan. Okey, jadi berderau, abang nak pergi mana ni? Nak pergi semain Jumaat kan. Lepas tu datang awal waktu pukul 10 pagi. Kan, bila dah 10 pagi sembahyang Jumaat ni selalu datang time-time dah nak takbir baru sampai 10 pagi puaya kan. Masya-Allah. Okey. Jadi bini pun dah berderau. Padahal memang ikut sunnah Nabi, hari Jumaat datang awal ke masjid tuan-tuan. Okey. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian yang terbaik, dan kafankanlah orang yang mati di kalangan kamu dengan kain putih.
Semua orang bila mati kafan dengan kain putih, tuan-tuan. Okey, so dalam keadaan masing-masing lah, ya, kain putih yang kita dibaluti masa bila kita mati dan kita berada dalam keadaan yang tidak bernyawa, diuruskan oleh yang hidup dengan kain putih, tuan-tuan. Okey, seterusnya yang keempat, perkara sunnah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat, memotong kuku dan mengemas rambut. Memotong kuku dan mengemaskan rambut adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu azafirahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ah. Yang bermaksud bahawasanya Rasulullah SAW memotong kuku. Kamu, okey? Cara potong kuku pun tuan-tuan boleh. Ada beberapa kaul. Yang keselesaan yang pada saya mula daripada sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. Nak ingat macam mana? Tanda tangan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu dia punya kuku yang kita nak awal. Dan kalau di kakinya tu, tapak kaki itu macam ni. Kan? So mula daripada ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang keselesaan dan jumhur dia. Okey, ada yang kata 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tu kaul-kaul yang tertentu. Okey, tapi saya selesa dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadah tangan macam ni. Baling ingat. Okey, daripada kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian Nabi SAW kata motong kuku dan menggunting misai pada hari Jumaat. Ya, menggunting ko, mengemas ko, mencukur ko, itu semua keselesaan masing-masing. Kemudian kalau potong rambut ke, ya, tapi jarang kita potong rambut setiap hari Jumaat, tak? Ya, dah lah potong rambut sekarang mahal, RM15, kan? Ya, aduh, RM15 dia memang bagus. Dia punya sebelum PKP dengan selepas PKP tu harga dia. Bang, abang tak naik ke harga? Tak apalah, ni semua dunia. Tu tuan-tuan. Kan? Jadi bila dia cakap itu semua dunia, saya pun kena fikir jugalah. Dia pergi kedai fikir kan. Tapi tak apalah. Kan? Sebab rupa dia ada cas lain. Selalu kalau misai cukur janggut kan dia sekali je dulu. RM1 ada cas kan. Sekarang tak ada, RM3 ada cas kan. Keselamatan diri tuan-tuan. Tengah cukur-cukur. Tapi tak semua tompek buat. Ada tompek dia tak berani dah buat yang apa dia kita dibaringkan. Ada dia hanya gunting saja. Yang melanda dekat dunia negeri kita ni lah. Okey. So tuan-tuan yang dirahmati, gunting rambut selalu kita 40 hari. Hari ke 40 pun gunting, hari ke 40 gunting tuan-tuan. Ya, tapi orang yang dah tak ada rambut tu logo lah. Yang botak tu logo kan. Yang botak nak ada rambut, yang putih nak jadi hitam tuan-tuan. Ada yang hitam nak jadi putih tuan-tuan. Tapi yang tak tahan ada yang hitam nak jadi pink iguana kan. Tu masalah tu. Pink lah, warna kuning lah kan. Aduh, saya kadang-kadang bila naik motor kan tengok awet-awet yang naik, saya pun tak tahu nak cakap apa lah kan. Tapi saya cucuk lah daripada belakang awal dulu. Lepas tu saya potong lah balik tuan-tuan kan. Aduh kan. Tu tuan-tuan kalau ada anak-anak cucu-cucu kan yang kala-kalakan rambut ni kan, suruh dia insaf lah sikit. Bukan apa, kalau nak dah kalau lepas tu nak jadi hitamkan balik macam mana? Dah kena botak. Kau tu dah lah perempuan kan. Rambut tu yang mana yang dongar tu tolonglah. Kala-kala rambut ni haram. Tak ada halal dia tu. Apa hukum dia? Haram tuan-tuan. So tolonglah. Tak payahlah nak kala-kala rambut. Tapi kalau kita ni nak jadikan hitam tu boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau dah umur 80 nak jadi hitam tak payahlah. Ya, itu petanda-petanda nak baik macam mana kan, ketentuan daripada Allah Ta'ala. Okey. Tapi kalau dia boleh berubah jadi hitam, alhamdulillah tuan-tuan. Ya. Ada kawan saya tu, dia kata apa? Taklah, aku bila exercise sukan, dia bersukan tuan-tuan, lepas tu badan dia daripada besar jadi kocik tuan-tuan, dia kata rambut dia dah jadi hitam. Wah, itu yang saya tengah usaha tu tuan-tuan. Ya, Wallahualam, tak jadi ke tak jadi kan. Okey. Sebab dia kata mungkinlah orang muda yang rambut jadi putih ni sebab stres ke apa kan.
Nak kata saya stres apa? Tak ada stres tu. Sebab apa? 18 bulan masuk gaji, 25 bulan masuk gaji. Tak adalah nak risau kan, ya. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan, yang kelima pada hari Jumaat, bersegera ke masjid, ya. Bersegera ke masjid. Kalau tuan-tuan yang mana yang dah pensioner ni, yang dah tak ada apa-apa ni kan, datang awal. Lepas tu cari pot terbaik kat mana ruangnya tuan-tuan nak semayang. Lepas tu pergi tolong jawatan kosong, ya, tembak sorang-sorang tuan, ya. Nak cek suhu orang-orang yang datang. Lepas tu pergi togo sikit, tak bawa sejadah, pergi ambil sejadah. Boleh lah datang awal kan. Masya Allah. Ada orang, tapi orang yang bersara ni Masya Allah, saya hargai you all punya usaha dan you all punya pengorbanan tuan-tuan, ya. Macam Tompek saya, setiap minggu orang pensioner dia belanja kemah tuan-tuan. Dia kumpul duit dia belanja kemah. So hari Jumaat dia, surau yang kita buat solat Jumaat tu, dia pasang kemah. Sebab kita tahu bila time sembahyang Jumaat dia ada orang kono panas lah, sekarang ni cuaca tak menentu. So ada orang pension ni dia berkongsi duit buat kemah tuan-tuan. Maknanya sewakan kemah. Masya Allah. Setiap minggu tuan-tuan, ya, saya kata dia semoga murah rezeki lah orang pensioner ni. Ya, orang yang bekerja ni tak murah rezeki lagi, tu masalah itu kan. Orang pension ni bagi baguslah. Okey, teruskanlah. Sebab apa? Sekarang ni orang dah suka nak berinfak, nak suka berwakaf. Alhamdulillah tuan-tuan kan. Macam semalam saya buat wakaf kerusi, target 20 biji, 3 jam selesai. Maknanya viral sikit dia melalui status ya tuan-tuan. 3 jam selesai. Lepas tu ada surau yang minta pagi tadi, kita pun buat, maaf, petang tadi pun dah selesai. Ada berapa biji tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk wakaf kursi yang macam hijau tu kan. Ramai orang nak berwakaf. Dia tak mahal dah, dapat sebiji. Ada orang biasa, ustaz nak, okey, transfer masuk akaun ni, lepas tu bagi resit kan, RM35 sahaja satu wakaf tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, tapi orang sekarang tu saya kata, orang sekarang suka berwakaf tuan-tuan. InsyaAllah semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki orang yang berwakaf tuan-tuan. Okey, seterusnya berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita renung dengan hadis Nabi SAW yang saya sebut ni daripada riwayat Bukhari, kita fahamkan dengan sebaiknya dan cubalah kita fikir kita nak yang mana. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi janabah, mandi hari Jumaat sebagaimana mandi janabah. Ni dia ada dua makna. Satu makna malam Jumaat selalu tuan-tuan. Bila malam Jumaat ya sunat, malam lain jadi wajib. Tu kan. Okay? Mandi sunat hari Jumaat seperti mana mandi janabah. Kemudian dia segera ke masjid, maka dia seolah-olah telah bersedekah dengan seekor unta. Orang yang mandi janab, mandi sunat hari Jumaat, lepas tu segera ke masjid, umpama sedekah seekor unta. Tuan-tuan, kita bukan mudah nak sedekah. Mana ada duit nak beli unta 9,000 kan? Kan unta 8,000. Tuan-tuan boleh tak kan hari Jumaat pengerusi hari ni kita buat kenduri sikit, saya nak sedekah unta. Rasa dapat lah. Tak dapat tau. Seekor ayam pun muntah nak kumpul kan. Tapi dia ni hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, orang yang mandi sunat seperti mandi janabah, kemudian segera pergi menunaikan kerja masjid, umpama bersedekah seekor unta.
Kalau orang yang bekerja tak boleh elak lah tuan-tuan kan, sebab kita bekerja. Tapi orang yang tak bekerja, tu tuan-tuan, macam Negeri Sembilan dari Jumaat dia tak cuti lagi. Kalau negeri lain dari Jumaat cuti kan, ada beberapa negeri kan. Sebab tu saya dulu kalau pergi kuliah Tuan Guru Haji Adi di Rusila masa belajar di Terengganu, pagi-pagi korak kuliah duha dia, lepas tu pula duduk dengar sampailah habis kuliah duha dia. Dan saya sambil tu pun adalah bantu ada family ni jual air dekat dia punya bazar, dia dekat pasar tu dia jual minum-minum air semua tuan-tuan. Lepas itu dia mesti cakap, sekiranya kita mumung ni, kalau demo ni dah biasa dah mandi sunat Jumaat ni kan, awal lah ke masjid. Habis kuliah dia dalam pukul 10.30, teruslah carilah pot masjid-masjid yang berhampiran untuk kita beriktikaf. Tapi sesuailah dekat tempat kita ni, orang yang pencen lah. Orang yang pencen boleh datang ke masjid tuan-tuan. Boleh datang awal, duduk kan. Lepas tu duduk kat tempat sejadah tu, baca Quran masing-masing, sejuzuk. Ni berapa orang ada ni? 10 orang. Kau sejuzuk. Berapa tu? Dapat khatam sekali tuan-tuan. Orang yang pencen boleh. Tapi baca tu okey-okey lah sikit. Kan, jangan lambek pula baca daripada pukul 10 sampai pukul 1 tak habis-habis 2 muka surat. Parah nama tu kan. Dia nak baca 1 juzuk tapi tak 2 muka surat tak habis. Setakat yang saya pelajari, mereka yang baca secara minimal, maksudnya bukanlah kata merangkak tapi perlahan dia tu, 1 juzuk tu boleh habis dalam tempoh sejam lebih. Sejam setengah tu maksimum lah tuan-tuan. Sejam setengah tu maksimum tuan-tuan. 1 juzuk tu sejam setengah. Orang yang mahir dengan Quran, dia setengah jam dia dah boleh habis dah 1 juzuk tuan-tuan. Okey, tu keupayaan dan kemampuan masing-masing. Okey, seekor unta tu tadi. Sesiapa yang pergi pada saat yang kedua, seolah-olah dia bersedekah seekor lembu. Macam mana nak kira dia punya tu? Contoh kalau bulan pukul 1 Jumaat ni, pukul 2 boleh tu orang yang keberapa, pukul 11 boleh tu orang yang keberapa, pukul 10 tu orang yang keberapa. Dia di antara pukul 10 sampai pukul 1 je lah dia punya kiraan dia tu tuan-tuan. So kiraan fasa-fasa yang berkaitan. Okey. So telah bersedekah siapa yang pergi pada saat yang kedua, seolah-olah dia bersedekah seekor lembu. Paling awal unta, second dia tu lembu tuan-tuan. Siapa yang pergi pada saat ketiga, seolah-olah dia telah bersedekah seekor kambing bertanduk cantik. Okey, ketiga faka'an nama qarraba kabshan aqrana. Maknanya seekor kambing tanduk dia cantik tuan-tuan. Kibas lah, kibas. Sesiapa yang pergi pada saat keempat, dia seolah-olah bersedekah seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada saat kelima, dia seolah-olah bersedekah sebiji tolu. Yang kelima, sedekah sebiji tolu. Kemudian apabila imam keluar naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, para malaikat hadir bersama-sama mendengar khutbahnya. So tuan-tuan, sama-sama fikir. Rasa kita datang, sedekah kita yang mana? Yang unta ke, ataupun yang lembu, atau kambing, atau ayam, atau tolu, ataupun hanya kulit saja. Kulit tu time bila? Time khutbah baca tuan-tuan. Ataupun tak ada sedekah langsung. Time bila? Imam tengah takbir Allahu Akbar. Fikir-fikirkanlah mana yang kita nak sedekah. Sebab itulah kita rajin bila break apa tuan-tuan, cukur jambu, sedekah apa? Tolu tuan-tuan. Sebab kita tahu kan. Jadi ini daripada hadis Nabi SAW. Kita fikir-fikirkan bersama, kita nak yang mana? Kau rasa nak yang unta, saat yang paling awal. Rasa nak sedekah lembu, saat yang kedua. Rasa nak sedekah kambing, saat yang ketiga. Rasa nak sedekah ayam, yang keempat. Rasa nak sedekah umpama tolu, yang hampir-hampir tuan-tuan. Okey. Tetapi pada mereka yang bekerja, kita tak boleh elak lah kan, ada waktu-waktu yang tertentu.
Sebab tu kalau macam di Selangor kan, ada tempat kerja yang ditahu tu dibenarkan untuk buat semayang Jumaat, tuan-tuan. Okey, adalah ruang-ruang tertentu. Tempat kita ni belum bersesuaian lagi, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, yang keenam, solat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Ni semayang yang biasa kita sedia maklum. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini ada lillahi ta'ala. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu falyarqa rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu sampai ke masjid pada hari Jumaat dan imam sedang berkhutbah, dia hendaklah mendirikan solat 2 rakaat yang ringkas dan sempurna. Ni dia ada 2 kaul kadang-kadang, tuan-tuan. Kata tuan mungkin pernah dengar bila imam tengah berkhutbah, kita tak wajar sembahyang sunat, terus duduk. Itu pun adalah kaul di kalangan ulama Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Okay? Tapi dalam fiqh manhaji, dalam hadis ini menyatakan boleh buat sembahyang sunat, tetapi segera, bukannya dalam keadaan yang seperti mana biasa kita buat lambat, tuan-tuan. Segera dan tidak meninggalkan rukun-rukun solat berkenaan. Okey, macam ada satu tempat, saya pergi tempat tu bukan masjid, dan dia tidak ada istilah i'tikaf dan tidak ada tempat yang dibenarkan untuk tahiyatul masjid. Tempat tu sekadar dibenarkan solat Jumaat saja. Jadi ada jemaah tu datang jumpa saya, Ustaz datang ni terus je duduk je, Ustaz tak sembahyang sunat tahiyatul masjid tu. Saya kata ni bukan masjid kan. Selalu mufti dia dah keluarkan keputusan dah, surau berkenaan hanya dibenarkan untuk solat Jumaat saja. Bukannya dikategorikan sebagai i'tikaf ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan. Jadi sebab apa? Masa diisytiharkan tu dia tak datang. Itu masalah itu. Kan? Jadi dia bertanggapan bila sembahyang Jumaat boleh ya, dia kategorikan sebagai masjid. Okey? Itu dia punya fatwa-fatwa yang akan diputuskan oleh mufti jawatan kuasa fatwa, tuan-tuan. Okey? Hal ini sekiranya khatib masih belum mengakhiri khutbahnya. Belum akhiri khutbahnya. Belum habis khutbahnya. Jika demikian, dia hendaklah menunggu solat fardu didirikan. So maknanya, tuan-tuan, kalau dah pada penghujung, maka tunggulah sampai nak solat fardu. Itu dia punya ketertiban kita bila kita sampai ke masjid. Apabila dia terus duduk, maka solat sunat 2 rakaat tersebut terluput dan tidak sah jika dia melakukannya semula. Solat sunat ni bila dah duduk, dia tak perlu buat lagi dah. Sebab tu dia kena buat sebelum dia duduk. Okey? Malah dia wajib terus duduk mendengar khutbah sehingga solat Jumaat didirikan. Contohlah kan, sampai tu dia dengar khutbah, lepas tu dia terus duduk. Tak payah bangun lagi dah. Aku terlupa lah sembahyang masjid kan, tak payah dah. Dah terluput dah dia punya tanggungjawab ataupun keperluan dia menunaikan solat sunat berkenaan. Okey? Justru kalau kita sampai terus buat sembahyang sunat yang berkaitan. Itu saja. Okey? Dan kemudian yang ketujuh, diam ketika 2 khutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutubul faqad laghat min riwayati Ali radhiyallahu anhu wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kamu berkata diam kepada sahabat kamu pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumaat kamu. Dalam hadis yang lain, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa siapa yang Jumaatnya sia-sia, dia tidak dapat apa-apa kelebihan dan pahala yang diharapkan daripada Jumaatnya itu. Ni tuan-tuan, banyak yang saya perasan pada mereka yang bertugas sebagai frontliners nak bagi orang masuk sembahyang Jumaat. Pertamanya,
kita sebagai yang menguruskan, biarlah tangan saja yang bergerak, bukan mulut yang bergerak, tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, kita yang datang kemudian ambil perhatian, pandanglah keliling. Jangan sampai orang tu nak menjorit, baru nak joget baru nak datang kan. Kena pandailah sekeliling. Tapi saya tak nafi ada beberapa tempat bagus, tuan-tuan. Dia ada seorang jaga sana, seorang jaga sini, seorang jaga sini, seorang jaga sini. Orang tu datang ya sana kan. Datang sana kan. Ada pula dia tunjuk sana, last sekali tompet dia yang ditunjuk, tuan-tuan. Dan dia tak ada tompet, tuan-tuan kan. Dah payah pula kan. Okey. Tapi benda-benda macam tu kita berhati-hatilah. Sebab sayanglah, kita dah pergi datang Jumaat dengan cantik dah tu kan. Tapi bila berkhutbah, dengar khutbah, bercakaplah kita, tuan-tuan. Yang paling lagi kita sedih, tuan-tuan. Sekarang ni orang dah tak bercakap. Tapi klik teka kan. Tu fikir-fikir sendirilah. Ya, tak perlu nak dihuraikan, tuan-tuan. Ya, siapa yang jawab pula kan dalam grup WhatsApp ke apa kan. Tak wajar dibincanglah pula bait-bait yang ada pada khutbah, tuan-tuan. Tak payahlah. Okey. So maka tinggalkanlah masa khutbah berkaitan. Dan yang paling kadang-kadang terperasan, budak muda main game. Saya bila ada tentulah saya tegur. Tapi bila saya dah belah, tak tahulah dia buat balik atau buat balik kan. Tapi kita bagi teguran lah. Kadang-kadang ada orang dia terlampau ni kan, dia terlampau syok sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dia terlampau syok langsung tak pergi sembahyang Jumaat, boleh ada tuan-tuan. Terlampau syok main game langsung tak pergi sembahyang Jumaat. Ini pun parah nama. Okey. So dalam keadaan demikian adalah 7 perkara-perkara yang dikatakan sebagai sunnah pada hari Jumaat. So kalau kita ada ruang dan peluang, kita boleh sedekah unta pada hari Jumaat, tuan-tuan. Ya, sedekah unta pada hari Jumaat. Dengan cara kita datang awal ke rumah Allah Taala, tuan-tuan. Ya. Kemudian dapat juga kelebihan-kelebihan lain daripada hari Jumaat ni. Sebab itulah Jumaat adalah penghulu hari, tuan-tuan. Kalau kita tak nak gunakan, tak nak manfaatkan, masya-Allah. Okay? Sampai orang pun kan kita sedia maklum, orang yang meninggal pada hari Jumaat pun banyak juga kelebihan-kelebihan tertentu, tuan-tuan. Ya? Itu adalah kelebihan-kelebihan orang yang tertentu. Seterusnya, adab-adab umum pada hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari yang paling mulia dalam seminggu. Pada hari Jumaat ada beberapa perkara sunat dan ada adab yang sepatutnya diketahui oleh orang Islam untuk diamalkan setakat yang mampu. Diamalkan setakat yang mampu. Antara adab tersebut ialah pertama, sunat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan siangnya. Okey. Sunat baca pada malam Jumaat dan siangnya. Mungkin kat sini pun dah ada trend dah kan, buat baca surah Al-Kahfi. Boleh je kan. Tempat saya buat Khamis pertama, kedua, ketiga Yasin, kompak Kahfi. Sebab tahu pernah buat Kahfi sampai habis azan Isyak, apa tak habis-habis lagi baca, tuan-tuan. Ya, jadi itu trendnya lah. Okay. Tapi yang ceritanya jangan pula menidakkan Yasin ni tak perlu dah, Kahfi yang wajar. Ni yang tak syok ni, tuan-tuan. Kan? Yasin tak perlu dah, Kahfi yang wajar, tuan-tuan. Tak syok nama tu. Sebab apa yang disampaikan oleh guru kita dulu tidak ada yang melanggarinya dan menghalangnya, tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Boleh je. Kan? Dekat pejabat pun kadang-kadang kita buat pagi-pagi tu baca Yasin hari Jumaat. Tak apalah, ikut kumpulan masing-masing. Setakat ni belum pernah dengar lagi pagi Jumaat buat kat pejabat baca surah Al-Baqarah. Belum lagi rasa, tuan-tuan. Belum pernah lagi dibuat kan surah Al-Baqarah. Kalau kita rasa dekat masjid tu buat Yasin, lepas Isyak balik rumah bacalah surah Al-Kahfi. Tak boleh pun bacalah lepas sembahyang subuh. Sampai, tuan-tuan, 110 ayat berkenaan. Ya, tapi pada saya, pada tuan-tuan, saya tak perlu nak maklum lebih lah.
tuan-tuan saya rasa amalkan perkara demikian. Ya, surah yang terbaik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Yang maksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara dua Jumaat. Meneranginya sepanjang masa di antara dua Jumaat. Fikirkanlah tuan-tuan. Dan pada saya bacaan ini boleh dilakukan. Kerana apa? Kadang-kadang kita punya mata banyak lagi dekat TV daripada Quran. Kan? Tengok balik kan. Masuk je rumah, apa tuan-tuan tengok dulu tuan-tuan? TV kan. Itu bukan tuan-tuan, saya, tuan-tuan lain. Saya rasa tuan-tuan masuk je, apa tengok hadis tuan-tuan. Ya, kitab hadis kan, kitab Quran kat rumah tuan-tuan kan. Kitab hadis, kitab Quran kan. Ya, sekali-sekala baru buka cerita pasal dunia. Macam saya masuk rumah TV tuan-tuan. Ya. Ya, wallahu a'lam. Fikir-fikirkanlah ya. Jadi maknanya masa kita dalam menonton tu lama tuan-tuan. Apa salah kita curi kan? Bukan curi, ambil. Bukan ambil, alihkan. Bukan alih, asingkan tuan-tuan. Baca surah tu 110 ayat je boleh tuan-tuan. Kau dah biasa nanti dia jadi macam surah Yasin lah. Tuan-tuan kan bagi kita baca surah Yasin, kita dah biasa daripada kocik baca surah Yasin kan. Senang, lolak mata yo. Bagi majlis taklim baca Yasin, wah, semua orang tahu bawa buku Yasin. Yang bawa buku Yasin imam saja bawa kan. Sebab apa? Imam tak hafal, yang lain semua dah hafal tuan-tuan. Hebat tuan-tuan kan. So maknanya dah kalau dah biasa, lama-lama dia akan jadi hafalan ya, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala akan meneranginya cahaya sepanjang masa di antara dua Jumaat. So tuan-tuan, nak rasa diri kita ni diterangi cahaya, amalkanlah. Kita nak baca Quran, satu Quran setiap hari tak mampu kan, kita buatlah beberapa amalan-amalan yang bersesuaian dekat kita, insya-Allah. Kemudian 8.2, memperbanyakkan doa pada malam dan siangnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jumu'ati faqala fiha sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Yang bermaksud Nabi menyebut tentang hari Jumaat. Sabdanya, pada hari tersebut ada satu ketika jika bertepatan seseorang Muslim yang mendirikan solat Jumaat memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya. Ya? Maknanya kalau memohon kepada Allah pada hari Jumaat, dan biasanya adalah pada solat Jumaat, maka Allah akan perkenankannya. Ya? Sebab itulah tuan-tuan, just perkongsian, saya terfikir dan terpanggil, kenapa COVID ni tak selesai-selesai lagi tuan-tuan. Kita biasa buat sembahyang hajat je, takut kita terlupa sembahyang taubat kita tak buat tuan-tuan kan. Padahal taubat itu, sembahyang taubat tu adalah nasuhah yang sebaik-baiknya lah. Kadang kita banyak berhajat, tapi keampunan tu kita tak minta ampunan. Kalau ada kelapangan, sesamalah kita buat sembahyang taubat bersama tuan-tuan. Ya? Bangun-bangun pagi tu buat sembahyang taubat. Sebab bala ataupun azab yang Allah turunkan adalah kesilapan dan kesalahan manusia itu sendiri. Dan bila ada kesilapan dan kesalahan, perkara yang paling utama mestilah minta ampun dan bertaubat. Macam kita silap dengan bapak kita, silap dengan mak kita, kita minta ampun dengan mak ayah kita kan? Tak minta ampun jadi kurang ajar tuan-tuan. Dengan mak ayah tak minta ampun jadi kurang ajar.
Bila tak jadi kurang ajar, jadi apa? Hidup pun tak bahagia. Tu dengan mak ayah. Kalau dengan Allah Ta'ala, itulah sama-sama kita fikirkan, tuan-tuan. Ya. So kita boleh rujuk daripada surah Asy-Syura ayat 30 semua, tuan-tuan. Segala yang ni kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Maka sama-samalah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni pula kita dah bebas. Bukan bebas apalah, maknanya dah boleh pergi ke mana-mana kan. Dah memang kita kena jaga diri kita sendiri dan kita kena bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jagalah prinsip itu kan. Kita tidak tahu macam mana keadaan, tapi kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila sakit pun penghapus dosa, tapi kita tak nak lah kan kita menghadapi penyakit yang wabak yang melanda, tuan-tuan. Kita doalah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau semua minta ampun kepada Allah Ta'ala, takkan Allah tidak memakbulkan hajat kita seterusnya, tuan-tuan. Ya, insyaAllah. Sambil bersabda, baginda mengisyaratkan ketika yang sedikit itu dengan tangannya. Maknanya waktu sedikit itu adalah waktu pada hari Jumaat yang kita sembahyang Jumaat, yang kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, manfaatlah jaga hari Jumaat itu supaya kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Okey, dan hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis malam tu. Okey, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta ampun, tuan-tuan. Tak salah ada kan? Panggil anak-anak datang ke apa semua, beritahu dia baik-baiklah sembahyang taubat, sesama kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ketiga, sunat berselawat ke atas Nabi SAW dengan banyak pada malam dan siangnya. Berselawat dengan banyak pada malam dan siangnya. Jam tu rosak nanti kan dah bunyi kan inform Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Yang bermaksud antara hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Justeru banyakkanlah berselawat kepadaku pada hari tersebut, kerana selawat kamu akan dikemukakan kepadaku. So hari Jumaat banyakkan berselawat. Sebab itulah dalam khutbah khatib Bilal baca kan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu. So kita menggalakkan kita berselawat. Ustaz, saya nak duduk dalam masjid ni awal-awal saya tak tahu nak buat apa. Selawatlah kan. Bukan susah pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa selawat yang kita hafal, tuan-tuan. Itu kemampuan masing-masing, tuan-tuan. Okey? Macam saya rajin dengan selawat azamiyah ya. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi mala arkana shillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adana ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'zima li haqqika ya maulana ya Muhammad ya zal hukm azim wa sallu alaihi wa ala alihi misla dhalika wa jma' bainahu wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafsi zahiran wa batina ya qazatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzati min jami' rujuh fi dunya qabla akhirati azim. Tu kemampuan masing-masing. Selawat yang nak dibaca, tuan-tuan ya. Kalau selawat yang saya baca tadi kan muntah nak dihafal, tuan-tuan kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun dah okey dah, bersesuaian dah, tuan-tuan. Okey. Dan sedikit, tuan-tuan yang rahmati, banyak kala berselawat kepadaku pada hari tersebut, kerana selawat kamu akan dikemukakan kepadaku. Lagi berapa minit, tuan? Nampak tak? Lagi 4 minit lagi? Okey, lama lagi. Seterusnya, solat nafal. Pernah dengar tu, tuan-tuan? Solat nafal. Solat nafal ni dia mudah je. Solat sunat je lah. Kita ayat paling mudah kita panggil solat sunat. Dan dia ada beberapa yang berkaitan, tuan-tuan, dalam bab solat nafal ni. Perkataan nafal, an-naflu, dari segi bahasa bererti tambahan, manakala pada istilah ialah solat lain selain solat fardu. Nafal ni tambahan. Paling mudah selain daripada solat fardu.
dipanggil sebagai solat nafil. Ia dinamakan demikian kerana solat tersebut adalah tambahan kepada solat fardu. Solat ini juga disebut solat sunat, mandub atau mustahab. Ayat paling mudah nafal ni apa dia? Semayang sunat selain daripada semayang fardu. Apa dua jenis semayang selain daripada semayang fardu? Solat sunat terbagi kepada dua bahagian. Satu bahagian tidak sunat dilakukan secara berjemaah, dan satu bahagian lagi sunat dilakukan secara berjemaah. Ada semayang sunat mesti dalam keadaan berjemaah. Ada semayang sunat yang tak perlu berjemaah. Okay. Solat yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Bahagian ini terbahagi kepada dua, iaitu solat yang mengiringi solat-solat fardu sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, dan solat sunat yang tidak mengikut solat fardu. Kesemua bahagian solat ini akan dihuraikan satu persatu. Solat yang tidak perlu secara berjemaah. Satu, solat sunat mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu terbagi kepada dua, iaitu sunat muakkad dan sunat yang tidak muakkad. Solat sunat muakkad ialah solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh, 2 rakaat sebelum dan selepas fardu zuhur, 2 rakaat selepas solat fardu maghrib, dan 2 rakaat selepas solat fardu isya. Tuan-tuan perasan tak? 2 rakaat selepas solat fardu maghrib. Dia tak sebut 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib dan selepas. Cuma Imam Asy-Syafi'i dia tidak melaksanakan solat sunat sebelum maghrib. Tapi dari segi antara ulama Imam Syafi'i melakukan semayang sunat sebelum maghrib. Sebab tu kita ada buat dengan dah azan, lepas tu buat semayang sunat. So mana-mana kita nak pegang boleh tuan-tuan ya. Tapi yang khususnya memang tidak ada semayang sunat selepas subuh dan asar. Tu memang sedia maklum lah. Ni ngado dibuat pula kan. Okey, semayang sunat selepas subuh kan. Cuba adalah perbahasan-perbahasan yang lain ya, yang ada sahabat menunaikan semayang sunat selepas subuh, Nabi SAW tak marah. Itu dikategorikan sebagai hadis takrir ya. Tetapi keadaan itu sahabat mewajibkan diri dia untuk menunaikan solat sunat sebelum subuh. Jadikan wajib pada dia semayang sunat sebelum subuh. Masa tu dia datang, Nabi dah semayang subuh, maka dia semayang fardu dulu, lepas tu dia buatkan semayang sunat yang nak gantikan yang sebelum subuh. Berdemikian. Yang kita ni tak payahlah ngado. Tak dohanda sangat kita ni kan. Sebab kita selagi tu sunat lah, tak ada lah kita jadikan dia sebagai wajib kan. Okay? Sahabat lain kan. Itu yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okay? Cuma ada satu tempat masjid tu saya terperanjat. Jenazah, semayang jenazah kan. Dia tahu lepas semayang asar tak ada semayang sunat. Dia semayang jenazah dulu baru dia semayang asar. Saya pun tak faham tuan-tuan. Dah azan, lepas tu orang semayang sunat, lepas tu dia semayang jenazah dulu, lepas tu barulah dia semayang asar, lepas tu barulah dia buat jenazah tu pergi ke bumi. Itu saya tak faham tuan-tuan. Wallahu a'lam. Padahal basically-nya tak ada masalah pun. Lepas semayang asar, buatlah semayang jenazah, lepas tu pergilah ke bumi. Tak ada masalah. Itu tidak ada isu berkaitan dengan bab semayang sunat selepas asar ni. Yang kena jaga yang semayang sunat lepas asar tak boleh ni kalau budak nikah lepas asar ni kan, nikah lepas asar ni sikit ya tuan-tuan, sebelum nak azan ni sikit kan, dia nikah lepas asar, lepas tu kan tahu kita memang dah maklum semayang sunat selepas nikah kan, ada kan ya? Tapi dalam kitab kuning niat dia usolli sunnatan al-arusa ra'ataini adaan lillahi ta'ala. Saya jaga semayang sunat arus yang kita panggil walimatul urus tu, 2 rakaat lillahi ta'ala. Dan dalam kitab kuning galakkan pada malam sebelum malam pertama tu. Kita pula buat selepas nikah. So lepas asar memang dah tak ada semayang sunat, dah nikah lepas asar, jangan ngado buat semayang sunat tu lah. Tunggulah waktu malam. Saya pernah nikahkan masa saya jadi pendaftar, saya nikahkan
Saya kata, Ustaz nak sembahyang sunat je. Tak boleh, waktu haram. Dia pun jawab dengan saya, tak apa sekali-sekala baik benda haram. Peduli kau lah masalah lah nama itu. Okay, so jagalah prinsip adab-adab yang berkaitan. Okay, jadi sekadar itu saja perkongsian kita. InsyaAllah akan datang kita akan sambung berkaitan dengan solat sunat nafal yang berkaitan tu lah. Okey, solat nafal iaitu solat sunat. Sekadar itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana fil khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.